Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung lagi yang kita belajar dari minggu lepas. Okey, cikgu dah ajar untuk fasa fasa-fasa pembangunan atau cara. Jadi fasa pertama itu adalah analisis masalah. Fasa dua adalah reka bentuk acara. Okey. Fasa 3 pun kita dah fasa 2 tu kita dah belajar macam mana apa teknik yang digunakan dalam fasa 2 kan. Okey, kalau awak masih ingatlah apa yang cikgu sebut hari tu dalam video pengajaran cikgu. Teknik yang kita guna adalah teknik pengecaman corak kan. Okey. Ni cikgu ingatkan semulalah apa yang belajar hari tu. Okey, jadi untuk hari ni cikgu akan sambung lagi. Kita buka buku teks buka buku teks. Okey, kita buka buku teks, kita tengok sepintas lalu. Okey, yang ni yang cikgu sebut tadilah. Cikgu memang suka ulang-ulang balik. Okey, fasa-fasa pembangunan atau cara, maksudnya kita dah belajar analisis masalah, kita dah belajar reka bentuk atau cara. Jadi hari ini kita akan belajar pengekodan lah. Okey, ni semua sepintas lalu saja. Teknik apa yang ada dalam fasa tersebut. Okey, so hari ini kita akan belajar fasa pengekodan. Okey, boleh refer buku teks muka surat 6. Okey, fasa pengekodan Okey, dalam fasa ini pengatur cara akan memilih bahasa pengatur caraan. Maksudnya awak nak guna apa? Awak nak guna perisian apa? Contohnya Python kita boleh guna, ada yang guna Visual Basic, ada yang guna Java. Tapi kalau macam tingkatan 3 kita guna Python lah. Okey. Mengekod atau cara berdasarkan pseudocode dan carta alih. Okey, pseudocode dan carta alih ni sebenarnya kita dah buat dalam fasa 2, betul tak? Masa fasa reka bentuk tu, cikgu dah bagi tahu apa yang perlu dilakukan dalam fasa reka bentuk, fasa yang kedua tu. Maksudnya kita perlu buat pseudocode dan carta alih. Tapi untuk fasa yang ketiga iaitu pengekodan, kita akan mula menulis kod atau cara. Kita buat coding berdasarkan pseudocode dan carta alih yang telah kita buat tu. Okey, jadi teknik apa yang kita gunakan dalam fasa pengekodan? Okey, iaitu teknik leraian. Teknik leraian kita guna dalam fasa ini, fasa pengekodan, sebabnya kita akan kena pasti masalah dan kita cuba leraikanlah masalah besar kepada bahagian-bahagian kecil. Okey, dalam fasa ketiga ni kita perlu buat kod, betul? Maksudnya kalau awak ingatlah yang kita belajar buat kod, coding. Okey, contoh coding. Okey, macam ni. Kan kita buat kod panjang sama dengan float, input, masukkan panjang. Ni coding lah ni. Dah belajar kan masa tingkatan 2? Okey. Jadi untuk coding ni kita guna teknik leraian tu sebabnya masalah besar iaitu kita perlu tulis kod bagi input, bagi proses, bagi output. Kita boleh pecahkan dia kepada bahagian-bahagian kecil. Okey? Maksudnya dalam fasa pengekodan ni kita boleh pecahkan dia. Isytihar dulu pun boleh ubah. Okey, pastunya bahagian kecil iaitu kita tulis kod input, kita tulis kod proses, kita tulis kod output. Ini adalah pecahan-pecahan dalam masalah besar kepada bahagian-bahagian kecil. Okey.
Okey, lagi teknik apa yang kita lakukan dalam fasa pengekodan? Okey, teknik yang kedua iaitu teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak dia memberi penekanan kepada pemboleh ubah bagi input iaitu panjang dan lebar kerana kedua-duanya menunjukkan corak yang sama. Okey, nilai bagi pemboleh ubah pula merupakan corak yang berbeza. Okey, kerana pengguna boleh memasukkan sebarang nilai yang ingin diuji. Okey, contohnya awak masukkan, awak nak cari luas, betul? Awak nak mencari luas sama dengan panjang, darat, lebar. Jadi, penekanan corak yang sama tu adalah formula dia memang macam tu. Kita boleh cam corak nak mencari luas adalah panjang, darat, lebar. Okey, manakala coraknya berbeza apabila kita masukkan panjang 20 meter, lebar 10 meter. Tapi boleh jadi juga panjang pada bola tu boleh jadi 40. Maksudnya kita boleh ubah panjang dan lebar tu. Sebab tu dia kata corak yang berbeza. Tapi untuk corak yang sama, kita guna formula luas adalah panjang, darat, lebar. Okey, manakala perimeter pulanya, kita tahu panjang tambah lebar, darat 2 mesti dalam kurungan macam tu kan. Okey, maksudnya kat sini boleh nampaklah persamaan pemboleh ubah dia mesti panjang dan lebar. Itu yang sama. Nak cari luas ke, nak cari perimeter ke, maka pemboleh ubah yang terlibat adalah panjang, lebar. Tapi perbezaan dia apabila kita masuk nilai dia tu berbeza. Okey, nilai luas dan perimeter tu berbeza. Luas kita dapat lain, perimeter kita dapat lain. Okey, seterusnya teknik peniskalaan juga berlaku dalam fasa pengekodan. Kita guna juga teknik ni. Okey, teknik ni juga adalah dalam fasa kedua dan teknik ni juga digunakan dalam fasa ketiga. Okey, aspek-aspek penting bagi setiap bahagian masalah kecil adalah berlainan. Contohnya, penggunaan pemboleh ubah yang betul, kod arahan input, formula yang digunakan dan kod arahan output perlu diambil kira semasa penulisan kod arahan. Okey, jadi kita boleh nampaklah kat situ. Cuba kita tengok contoh kod arahan. Ada bahagian input. Cuba awak tengok hashtag tu. Hashtag tu macam dia nak bagi tahu. Okey, bahagian ini adalah untuk isytihar, pemboleh ubah dan pemalar. Okey. Lepas tu input. Yalah, input dia panjang, lebar. Macam mana cara penulisan kod untuk panjang? Untuk input tu. Panjang sama dengan float, input, arahan dia masukkan panjang. Manakala lebar sama dengan float, input, masukkan lebar. Sebab apa kita guna jenis data float? Sebabnya kita boleh masukkan nombor perpuluhan. Cikgu harap sangat awak ingat apa yang awak belajar masa tingkatan 2 tu. Jenis data. Float, integer, float untuk nombor perpuluhan, integer untuk nombor bulat. Okey. Seterusnya, hashtag proses. Maksudnya bahagian itu adalah untuk mengira. Proses dia adalah mengira luas. Okey. Jadi proses dia adalah panjang, darat, lebar. Formula bagi luas. Manakala proses untuk mencari perimeter, formula dia adalah panjang tambah lebar dalam kurungan darat 2. Okey, seterusnya hashtag output. Itu adalah bahagian output. Apa penulisan kod dia? Cara kita nak minta supaya paparkan output tu adalah mesti ada perkataan print. Okey, dalam kurungan luas padang bola ialah luas, print, perimeter pada bola ialah perimeter. Cikgu tak boleh nak explain panjang-panjang sebab benda ni dah belajar dah. Awak dah belajar dah masa tingkatan 2 penulisan kod. Okey. Jadi tolonglah untuk atur cara ni. Jadi kita ada bahagian-bahagian dia dah. Ni semua kita pecah-pecahkan. Untuk input, untuk proses, untuk output. Ni kita pecahkan ni sebenarnya menggunakan teknik leraian. Manakala dekat proses ni kita tengok dah ada formula dia. Itu kita guna teknik pengecaman corak. Okey, jadi hari ini itu sahaja. Okey, jadi cikgu nak
Awak buat nota lah. Buat nota. Okay, sorry. Okay, buat nota sikit untuk fasa pengokodan. Buat teknik leraian. Teknik pengecaman corak. Teknik peniskalaan. Nah, buat nota sikit. Ni, tengok dia kata penulisan kod arahan terbagi pada 3 bahagian iaitu input, proses, output. Yang ni cikgu dah habaq dah. Kalau nak tulis kod arahan dia mesti bahagi macam ni. Kita nak kena isytihar dulu input. Kita kena tahu cara penulisan kod untuk proses. Macam mana cara kita nak tulis kod untuk cetak, output. Okay? Ini adalah contoh terbaik untuk kod arahan. Okey, jadi hari ni itu saja yang cikgu sempat ajar. Okey, harap boleh bagi boleh buat nota cantik-cantik, snap bagi kat cikgu. Okey, itu sahaja. Terima kasih.